Hey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam channel Azim Azman. So, hari ni aku ada satu konten baru aku nak buat, which is apa yang korang tengok sekarang lah, which is kisah seram. So, kisah seram ni, konten yang terbaru aku akan buat ni, aku akan buat dia macam siri, di mana aku akan bercerita tentang kisah-kisah seram yang aku alami sendiri dan juga orang-orang yang terdekat dengan aku, yang cerita kat aku, yang alami. Dan aku akan cerita melalui siri kisah seram ni lah. Okay, ada macam-macam lah kisah seram kat kampung, dekat asrama, dekat college dan macam-macam lagi lah. So, kalau korang aku harap korang boleh support konten ni. Kalau dapat support yang baik, aku akan teruskan lah. Okay, jadi untuk episod pertama siri kisah seram ni, aku nak bawa korang ke kampung aku di Pasir Mas, Kelantan. Okay, so mana aku ni sebenarnya asalnya daripada Kelantan. Aku ni orang Kelantan sebenarnya. Okay, mak ayah aku dua-dua Kelantan. Dan aku pun lahir di Kota Baru, Kelantan. Tapi kampung aku di Pasir Mas, Kelantan lah. Okay, so aku akan cerita pasal untuk siri pertama ni aku akan cerita pasal pengalaman seram yang aku sendiri alami dan juga adik aku. Okay, di kampung kita orang. Terus ke cerita pertama. So, cerita pertama ni pasal pengalaman aku sendiri di kampung aku lah. Okay, so rumah kampung aku ni adalah actually rumah atuk nenek belah mak aku lah. Okay, so rumah atuk nenek aku ni sekarang ni sedang didiami oleh makcik aku lah. Okay, so sekarang ni makcik aku yang duduk kat sana. Okay, so dekat rumah kampung aku ni, dia ada ni lah, ada beberapa bilik. Berapa bilik 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 bilik. Okay, 7 bilik. Dan adalah bilik makcik aku, lepas tu bilik bibi pun ada, bilik arwah atuk aku, bilik arwah nenek aku. Lepas tu yang lain tu kira macam bilik tamu lah. Maksudnya bila kita orang balik ramai-ramai, bila nak beraya, kita akan duduk dalam bilik tu. Macam tu lah. Okay, ada beberapa bilik gitu kan. So, cerita yang aku nak cerita ni, pengalaman aku sendiri ni adalah di dalam bilik arwah atuk aku. Apa yang jadi pada satu malam tu, macam biasalah kita ni masa zaman-zaman muda ni, bukan zaman muda pun, sekarang pun kan, tidur lambat. So nak jadikan cerita malam tu, aku ingat lagi sebab aku masa kejadian tu berlaku, aku tengok jam. Okay, pada satu malam tu aku macam biasalah tidur lambat. Buat apa? Main phone lah. Okay, so aku main phone. Aku tidur, okay, dia macam ni, aku tidur atas katil tu pula dia memang betul-betul dekat bucu bilik tu. Dan bucu bilik tu kira macam kan bilik petak. Okay, dekat bucu. Dan tingkap tu dia di sekeliling bucu bilik tu lah, macam tu. Ni ada tingkap, kat sini pun ada tingkap. So maksudnya katil tu memang betul-betul sebelah tingkap lah. Okay, so jadikan cerita, aku tidur dekat katil, atas katil. So dan aku berada di betul-betul sebelah tingkap. Okay, so nak jadikan cerita, malam tu aku main phone. Main phone. Aku tak sedar lah waktu tu pukul berapa, sebab aku tak tengok jam. Main. Tiba-tiba aku bunyi satu bunyi dekat sebelah tingkap sebelah. Masa tu aku tidur, aku baring, so maksudnya tingkap tu sebelah kiri. Aku dengar bunyi macam, mula-mula aku ingat angsa tau. Okay, dia bunyi macam macam tu. Dia macam bunyi macam mana? Okay, mula-mula aku ingat tu bunyi angsa, tapi bila dengar betul-betul dia lebih kepada bunyi macam geseran besi yang berkarat. Korang pernah tahu? Okay, sebenarnya bila aku dengar betul-betul, aku teringat something. Maksudnya bunyi ni aku pernah dengar, tapi kat mana? Okay, rupanya bila aku dengar betul-betul, bunyi ni macam bunyi buaian. Buaian besi yang dah berkarat. Bila dia berayun kan dia bunyi. Dan itu yang aku dengar kat sebelah tingkap. Tapi masa tu aku dengar, dia bunyi sayup-sayup tau. Bunyi sayup-sayup, bunyi dia jauh. So sebab tu aku beranggapan itu angsa. Sebabnya dekat rumah arwah atuk nenek aku ni ada macam kira reban angsa lah dia, sebab dia ada belah angsa juga kan. So ingatkan bunyi angsa tu lah. Tapi masalahnya reban angsa tu pun belah sana, belah belakang tu, takkanlah bunyi sampai depan kan. Tapi aku kira macam masa tu positif lah kan, kita pun tak nak fikir bukan-bukan. So kita fikir macam okay, angsa kot, biarlah. Aku teruskan main phone. Main phone. Tiba aku perasan yang bunyi tu, dia bunyi tu makin lama makin kuat, makin lama makin dekat. Bunyi dia macam bunyi yang bunyi daripada macam sayup. Tiba bunyi dia makin dekat tiba sampai satu tahap tu bunyi dia betul-betul sebelah tingkap ni. Sebelah tingkap. Dan pada waktu tu aku dah mula-mula aku macam positif. Lama-lama bunyi ni makin jelas. Dan bunyi ni memang betul-betul lah, bila dah jelas tu memang ketahulah bunyi tu memang bunyi buaian
buaian besi yang berayun. Bunyi so dan bunyi tu betul-betul sebelah tingkap aku. Dan apa yang memang okey, ni disclaimer dekat rumah arwah atuk nenek aku memang ada buaian besi tu. Tetapi buaian besi tu dekat belakang, betul-betul belakang. Dan bilik arwah atuk aku ni betul-betul kat depan rumah, betul-betul sebelah je pintu masuk rumah tu. So memang tak logik lah kalau bunyi buaian yang kat belakang tu boleh dengar sampai ke depan. Dan kalau sekalipun logik boleh dengar sampai ke depan, siapa yang main buaian tengah-tengah malam tu? Masa tu bila benda tu jadi, aku terus tengok jam sebab aku dah masa tu aku dah rasa lain macam, dah seram sejuk dah, badan aku pun dah seram sejuk. Aku tengok jam, aku tengok pukul 3 pagi, tepat pukul 3 pagi benda tu jadi. Sebab tu aku ingat sampai sekarang, okey. Benda tu jadi pukul 3 pagi, aku bunyi ayun-ayun tu. Aku terus macam aku masa dah fikir bukan-bukan. Aku tengok orang sekeliling, aku tengok ni arwah atuk aku semua dah tidur masa tu, okey. Aku dah macam apa aku buat? Aku tutup phone aku. Aku letak tepi. Aku baring, aku tutup mata. Aku baca ayat kursi sampai aku tertidur. Masa tu memang aku cakap betul lah, aku baca ayat kursi tu lagi kuat daripada bunyi, bukan lagi kuat lah, maksudnya sampai aku tak boleh nak dengar bunyi buaian tu. Sampai aku bangun je tengok dah subuh dah. Tapi itu pengalaman yang aku tak boleh lupakan lah. Okay, selesai cerita pertama. Okay, kita teruskan pada cerita kedua. Tapi cerita kedua ni bukan pengalaman aku sendiri, cuma aku ada kat tempat tu time tu. Pengalaman ni diceritakan oleh adik aku sendiri, okay, Azib. Okay, dia alami benda ni dengan adik sepupu aku. Okay, so nak jadikan cerita, pada satu malam juga dalam bilik arwah atuk aku juga. Okay, tapi masa tu aku ada dekat luar, dekat ruang tamu. Betul-betul kat ruang tamu. Masa tu aku tak ingat aku buat apa, tapi masa tu dah malam jugalah, 2-3 pagi jugalah. Dan kat luar tu ada beberapa orang lah. Aku, lepas tu ada bapak aku, tak silap aku. Bapak aku aku tak ingat lah tengah buat apa, tengah baca surat khabar apa, tak ingat lah kan. Tapi ada lah, dia ada kat luar tu, aku ada juga. Lepas tu ada tak ingat lah ada siapa lagi. Tapi masa tu memang 2-3 pagi lah. Memang aku pun ready nak tidur time tu. Lepas tu masa malam ni, malam kejadian ni, kiranya adik aku tu dengan adik sepupu aku yang seorang lagi ni dah tidur dalam bilik arwah atuk aku masa aku kat luar ruang tamu tu lah. So nak jadikan cerita, adik sepupu aku ni dia dah tidur. Dia orang tidur sebelah-sebelah kan. Okay, adik sepupu aku ni dia dah tidur, dah lena lah, dah dengkur apa semua kan. Okay, tapi adik aku ni dia belum tidur. Maybe aku tak tahu dia buat apa, tapi maybe dia macam nak tidur macam tu lah kan, mamai lagi kan. Tiba-tiba dalam dia duduk baring-baring kat situ, tiba dia cakap dia dengar bunyi macam ada orang ketawa. Macam orang mula bunyi macam ketawa lah kan, macam bunyi macam okay, tapi biasalah bunyi sayup-sayup. So dia buat tak indah lah. Tapi lama-lama bunyi tu makin lama makin jelas, makin lama makin jelas, dan makin jelas bunyi tu, makin dia sedar bunyi tu bunyi apa. Sebenarnya bunyi tu bunyi mengilai. Pukul 2-3 pagi, kau tengah baring, orang lain semua dah tidur dalam bilik tu, dan sunyi sepi, tiba kau dengar orang mengilai. Kau rasa kalau aku dah lari dulu. Tapi adik aku ni dia maybe dia mungkin dia ingat dia positif lagi kot. Dia dah dengar orang mengilai tu, dia mungkin dia ingat tu bayang-bayang dia, ataupun tapi aku rasa dia dah takut kat time tu. So dia gerak adik sepupu aku sebelah dia tu, dia gerak-gerak sepupu aku, dia cakap, lepas tu dia gerak, weh bangun. Lepas tu cakap, cuba mu dengar dia. Lantan kan biasa. Okey, cuba mu dengar tu. Mu dengar tak? Kau ada dengar tak kan? Lepas tu dua-dua senyap, dua-dua cuba fokus and dengar. Tidak, tiba-tiba dia pun dengar bunyi. Dua-dua cabut daripada bilik tu. Memang dengan menjerit-jeritnya, 2-3 pagi menjerit-jerit, keluar buka pintu, keluar daripada bilik kan. Kita orang yang dekat ruang tamu ni, kita orang terkejut lah, apa hal korang ni 2-3 pagi menjerit kan, keluar daripada bilik, berlari-lari semua. Dengan masa tu kita orang ingatkan dia orang ni macam main-main lah, macam saya sendiri pun macam bila tengok orang ni 2-3 pagi pun nak bergurau-gurau lagi, orang nak tidur dah kan. Tapi dia orang macam masa tu dia orang macam serius, dengar bunyi ni. Tapi kita orang macam layan tak layan lah, memang kita orang macam marah je lah sebab bising-bising kan. Tapi lepas pada kisah tu, adik aku cerita kat aku, so aku tahulah apa yang jadi sebenarnya malam tu, kenapa dia orang jerit-jerit tu. So aku pun seram sejuk jugalah masa tu, sebab aku pun ada pengalaman aku sendiri dekat bilik tu. So aku macam percayalah apa yang dia orang alami tu. So
itulah dia. So itu saja untuk episod pertama siri kisah seram ni. Itu saja, okey, pengalaman aku yang aku boleh ceritakan dekat kampung aku. Sekarang ni pun arwah atuk aku dan arwah nenek aku dah tak ada. Aku minta korang semua sedekahkan Al-Fatihah kepada diorang berdua. Semoga roh mereka ditempatkan kalangan orang beriman lah, insyaAllah. So insyaAllah nanti kalau ni dapat sambutan, aku akan buat lagi banyak episod untuk siri ni. Sebab banyak lagi pengalaman yang aku simpan, banyak konten aku simpan ni untuk siri ni. Sebab yelah 23 tahun hidup, takkan banyak lah pengalaman yang kita ada kan. Lepas tu banyak tempat yang kita pergi, macam-macam cerita aku ada. So stay tune. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan bantu aku untuk capai my first 1k subscriber dan juga 4,000 watch hours supaya aku dapat InsyaAllah lah dapat buat rezeki lah kan. Dapat sikit lah rezeki daripada YouTube ni, daripada aku buat video saja kan. Okay, itu saja. Ciao. Assalamualaikum. Petik bintang hadiahkan